Kan kitab Tajul Arus muka surat 29 ni. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Syahdan, jikalau putus engkau daripada hamba Allah, nescaya dibukakan bagi engkau pintu yang jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada kitab Tajul Arus Ibn Athaillah Sekandari, iaitu bab yang seterusnya, iaitu sesuatu yang berlaku kepada seorang mukmin, sesuatu yang berlaku kepada seseorang pada saat satu ketika yang mana manusia tidak lagi bersama dengan dia. Jadi satu masa manusia suka pada kita. Satu masa manusia berada hampir dengan kita. Satu masa manusia mengelilingi kita. Pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan manusia daripada kita. Jadi terkadang seseorang itu berasa kecewa, berasa sedih dan sebagainya, sebab manusia yang selama ini bersama dengan mereka telah pun tidak bersama lagi. Dulu kita ramai anak-anak ramai. Satu masa anak kita dah pergi dah. Dah bekerja, dah keluar dan sebagainya. Jadi kita tidak lagi bersama dengan manusia. Sedihlah. Dulu kawan-kawan ramai bersama dengan kita. Masa kita sihat, masa kita kaya, ramai yang berada bersama dengan kita. Suatu masa kita dah tak ada duit dah. Kemudian kesihatan pun dah tak ada dah. Dulu kawan ajak boleh ikut. Seremban boleh. Kelantan boleh. Mancing boleh. Menyek gunung boleh. Ramai kawan-kawan. Kawan-kawan menyek gunung ada. Kawan-kawan pergi mancing ada. Kawan-kawan berjalan ada. Kawan-kawan pergi Langkawi ada. Ramailah. Ramai kawan-kawan. Sabut dia. Sebab banyak jenis kawan kita ada. Satu masa dah menyek gunung tak boleh. Pergi mancing gaut. Berjalan pinggang sakit. Lepas tu dah tak ada kawan dah. Tak payah ahli kawan dengan dia tu, semua tak boleh. Ajak berjalan tak boleh, ajak bergorak tak boleh, semua tak boleh. Tinggalnya lah. Jadi kita ditinggalkan oleh seseorang. Mana pergi? Sedih, pergi masjid. Tak ada kawan-kawan. Kawan-kawan masjid semua dah tak sihat. Contoh. Itu kata Ibn Athaillah Sekandari. Itu maksud putus engkau daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin keseorangan. Kenapa berlaku? Sedangkan kita solat, sedangkan kita puasa, kita melakukan ketaatan. Nak kata jahat tu, jahat jugalah sikit. Tapi ada taat yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada makhluk. Dulu kita suka, dulu kita gembira sebab ramai kawan-kawan. Satu masa Allah Ta'ala putuskan kita dengan makhluk. Kenapa? Kena faham kenapa Allah Ta'ala berbuat sebegitu. Kerana sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada orang mukmin adalah kebaikan. Sesuatu yang Allah Ta'ala lakukan kepada orang mukmin adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu, jangan kamu rasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Wa antumul a'laun, kamu itu tinggi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu itu beriman. Jadi yang nama dia orang beriman
tetap Allah Ta'ala melakukan kebaikan. Dengan apa saja bentuk. Ya. Sekiranya ditimpa kita ujian bala, itu kebaikan untuk kita. Sama ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkafarahkan dosa kita. Yang nama dia orang mukmin, setiap ujian adalah kafarah. Sama ada kafarah. Ya. Setiap orang mukmin itu adalah kebaikan. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang bala yang diturunkan kepada orang mukmin itu balaan hasana, bala yang baik. Dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut bala diturunkan orang beriman, balaan hasana, bala yang baik. Kita sini minta doa tolak bala. Ada? Sebab kita nampak zahir bala tu menyusahkan kita. Yo, silakan. Kita merasakan bahawa bala tu menyusahkan kita. Sakit dama menyusahkan kita. Tak ada duit menyusahkan kita. Ada? Jadi kita minta tolak bala. Tapi sebenarnya hakikat bala adalah kebaikan. Sekiranya kita mengetahui, kita diam sahaja. Bahkan disebut dalam hadis, akhirat nanti bila kita melihat kelebihan bala, terbalik pula. Kalau macam ni meloklah bala setiap hari makin. Hadis dia menyebut begitu. Bila bala itu turun kepada orang mukmin menjadi kebaikan. Tapi kita tak faham maksud di sebaliknya itu, kita minta Allah Ta'ala angkat bala ni. Silakan, tak ada masalah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap benda yang sesuatu yang tak baik pada orang mukmin tetap mendatangkan kebaikan, sebab yang nama dia orang mukmin tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan hatta di akhirat nanti, hatta dalam hidup dia, hatta ketika nak mati, hatta ketika alam barzah. Berbagai seksaan dalam alam barzah. Kalau seksaan alam barzah itu mengenai orang mukmin, maka itu adalah kafarah dosa dia, kafarah dia. Maka tetap Allah Ta'ala inginkan kebaikan, tapi dikenakan kafarah. Hatta sehingga orang mukmin itu diberikan kafarah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimasukkan ke neraka. Sebab terlampau jahat. Masuk dalam api neraka, tidak boleh diampunkan, tetapi tetap dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga bersih dosa dia, maka akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu orang mukmin. Orang mukmin tetap akan mendapat kebaikan pada akhir dia. Jadi kembali kita kepada tajuk, sesuatu ujian yang kita kata ujian manja daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ujian yang borek, ujian yang macam orang pukul manja lah, dipukul-pukul lah. Tapi pukul yang kasih sayang kata. Kau ni copeklah makan lah. Makan pun dipukul lah. Bukan marah. Kalau marah dia halau kan. Jangan makan, keluar balik. Ini dipukul lah, suruh kita makan. Marah, pukul kasih sayang kata. Makanlah, berburak lah dia. Jadi jangan kita balas tubuh dia pula. Pam. Tak. Disuruh kita makan. Kalau kita disuruh kita balik, itu dia boncing kita lah. Disuruh kita makan, dipukul gitu. Jadi di antara kita kata pukulan-pukulan sebegitu rupa, sedangkan kita taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kita memahami di sebalik perkara itu untuk kita mendapat kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang berlaku. Iaitu jikalau putus engkau daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masya-Allah, kawan dah tak berapa nak syukur dan sebagainya, apa saja asbab kepada kita, maka akhirnya kita keseorangan. Kenapa berlaku sebegitu? Maka kata pengarang di sini, nescaya dibukakan bagi engkau pintu yang jinak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak buka pintu dah. Kalau manusia tak suka, marilah sini tu maksud dia. Kalau anak kau dah tak suka dah keluar dah besar dah, dia ada anak sendiri, tak ada nak ngirong kau dah. Janganlah sedih. Mari sini kata dia. Mari ke masjid dah. Dah kawan-kawan kau dah tak peduli dah kau dah tak sihat. Dah duduk seorang. Mari sini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
mari bermesra dengan aku, mari berbaik dengan aku. Itu pun kita tak faham. Boring betul lah. Kita kata, seorang ini, bukalah Lingunistan kuat sikit, hilang sunyinya. Itu makna kata, kita tak gunakan saat-saat begitu. Itu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, marilah sini, marilah bermesra dengan aku. Tapi kita tak faham. Bila kita beramal, bila kita berzikir, tak seronok lah, boring lah, tak ada rasa apa-apa lah kita kata. Sedangkan Allah Ta'ala memberi isyarat kepada kita agar bermesra dengan dia. Itu katanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin membuka pintu jinak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan memberikan kesempurnaan yang sempurnalah, kesempurnaan yang menyeluruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah manusia yang terbaik. Nabi kita adalah manusia yang paling sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kurniaan Allah pastilah yang paling sempurna. Cuma kita mungkin tak faham. Macam tak sempurna. Nabi kita macam tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Ayah tak ada, mak tak ada. Kita kalau anak tu tak ada mak ayah, sempurna ke tidak? Kesian gitu. Ya Allah, sian budak tu. Mak tak ada, anak tak ada. Ayah tak ada, mak tak ada, kata-kata. Jadi kita melihat zahir Nabi sebegitu. Tetapi itulah yang paling sempurna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita anak yang tak ada mak ayah, dia tak gunakan kesempatan itu. Ada anak yang tak ada mak, tak ada ayah, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu kepada kebaikan. Itu saja. Jadi anak yang tak ada mak ayah lain jadi ya. Apalah kojo budak tu perangai atau mak ayah tak ada. Jadi dia tambah teruk budak tu. Sebab mak ayah tak ada nak menegur, mak ayah tak ada nak membimbing dia. Jadi terbiar budak tu. Sekolah pun tak pergi, kerja rumah pun tak buat. Kenapa anak murid ni dogil bona, mak ayah tak ada, tinggal dengan Wan ni. Wan ni dia tak reti nak marah. Tak apalah, tidurlah kata dia. Tak payah buat kerja rumah tu. Jadi kita kalau anak tu anak yatim, dia kata terbiar pembelajaran dia dan sebagainya. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yatim untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jadi sempurna. Kenapa? Sebab ulama mengatakan, apa hikmat Allah Subhanahu Wa Taala mematikan mak ayah Nabi ketika dia kecil? Maka kata liyatawallallah, supaya Allah Taala ambil alih untuk mentarbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ini berhubung dengan Allah secara langsung. Dia tak ada mak ayah. Mana kasih sayang dia? Maka kasih sayang dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia tergantung kepada Allah. Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak kecil lagi. Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sentiasa jiwa dia rasa baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kecil Allah yang bimbing dia. Jadi budak-budak yang baik, sifat dia, bila dia tak ada mak ayah, maka kasih sayang dia akan tercurah pada Allah Subhanahu secara langsung. Sehinggalah Nabi berusia umur 25 tahun. Bukan, 40 tahun. Sehingga Nabi berumur 40 tahun. 25 tahun. 25 tahun sampai 40 tahun. Sampai Nabi berkahwin. Nabi itu disebut suka untuk menyendiri. Hubbiba ilahil khala. Nabi itu ketika umur Nabi 35 tahun. Dicampakkan dalam hati Nabi suka menyendiri. Hubbiba ilahil khala. Nabi suka menyendiri. Mana Nabi menghindarkan diri daripada manusia. Nabi pergi ke Gua Hira ketika umur 35 tahun. Nabi pergi Gua Hira setiap bulan Ramadan, sebulannya.
Masuk bulan Ramadan, Nabi naik Gua Hira ketika umur Nabi 35 tahun. Nabi berkahwin umur 25 tahun. Jadi dah 10 tahun Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Masuk tahun ke-10, dah Nabi menyendiri di Gua Hira. Sebulan Nabi duduk di Gua Hira. Jadi Siti Khadijah ikut saja apa yang diinginkan oleh suami dia. Itu lambang isteri yang solehah. Percaya 100% kepada laki. Laki dah lain dah. Mari macam ni dia buat macam ni pula. Siti Khadijah yakin pada suami dia. Jadi isteri yang baik dia yakin pada suami. Jadi setelah masuk suami berubah perangai. Memancing pula ayah kau. Buang takbian kau boh. Biar dia dah suka. Biar dia. Dia suka nak mancing lah. Pagi-pagi balik potang. Tak apa, siapkan bekalan dia. Buatkan nasi lemak. Ni bekalan kata. Sampai ke berapa balik? Biasa. Tak apa ni. Dia bekalkan. Sebab laki ada suka mancing pula dah. Dia ada. Pergi dia mancing. Jadi Siti Khadijah tidak mempertikai kan. Kalau isteri biasa pertikai. Buat dulu gua tu seorang tu. Sampuk dia tu orang. Nabi naik Gua Hira, Siti Khadijah tidak mempertikai kan. Bahkan siapkan bekalan, bahkan dihantar pula. Bila Nabi tak turun-turun, dihantar. Ada khadam yang dihantar. Tak ada dia nak ganggu dia. Hantar WhatsApp, copek turun. Berapa lama-lama tu. Tak pernah biar dia. Selama 5 tahun, 35, 36, 37, 38. Setiap bulan Ramadan. Nabi suka menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kecil dia, sebab Allah Taala ingin mengambil alih tarbiyah Nabi secara menyeluruh. Mana dia tak ada mak, tak ada ayah. Makna Nabi menumpu kepada Tuhannya. Jadi begitulah kita. Kita masa kecil tak dapat nak menumpu, ada mak ayah. Nak merajuk boleh merajuk ke mak ayah. Buat menangis sikit dapat aiskrim. Buat menangis sikit dapat mainan. Poi kodai tak boleh mainan. Berguling-guling lah sikit kita tanah tu. Dapat malu lekat orang anak dan ni. Berguling-guling dia. Balikanlah dapat. Jadi anak tadi dia ada tempat orang yang dia mengadu. Ada mak, ada ayah. Lapar ada mak. Tak ada duit ada mak. Sampailah satu ketika dah tua dah, baru dia orang lari pada kita. Anak dah besar lari Kelantan, anak dah besar lari Kedah. Habis dia tinggal apa? Kita tinggal 2 orang jelah. Kata rumah kan. Dah tak ada kawan pun dah tak ada dah. Allah Taala berikan isyarat pada kita pada penghujung usia kita. Jangan risau, jangan bimbang. Kalau kita gunakan peluang dengan baik, dapat kebaikan. Kalau tak guna dengan baik, maka tak dapat kebaikan. Maka apa kata Ibnu Allah Sekandari? Apabila putus engkau daripada hamba, nescaya dibukakan bagi engkau pintu berjinak. Jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya bermesra. Gunakan waktu itu untuk rasa mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita beramal tak ada rasa mesra, dah. Carikan sesuatu untuk jinak. Jinak ni mesra, uns. Kerana bahawasanya para awliya mengikut mereka itu, melawan nafsu mereka itu dengan duduk tempat yang sunyi. Jadi duduk tempat yang sunyi ni tempat yang kosong ataupun tempat yang jauh daripada manusia. Khala ataupun khulwah nama dia. Khalwah ataupun khulwah. Memanglah para ulama menganjurkan kita ini ada satu waktu khulwah. Waktu khulwah ni waktu di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita peruntukkan waktu kita, satu waktu di antara kita dengan Allah, jangan orang kacau. Contohnya macam itulah. Macam kita dengan kekasih kita, ada satu waktu, ni minggu ni ayah dengan mak nak pergi makan. Nak ikut nah, tak boleh. Kata dia. Ni satu waktu. Mak ayah nak bermesra 2 orang. Mak anak tak ikut. Ada waktu. Untuk apa? Untuk dia
memberikan sepenuh waktunya. Begitulah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berikan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama dia khulwah. Ya. Dia kata tempat sunyi. Jadi ketika mana seorang hamba itu memperuntukkan waktu dia untuk dia duduk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua keadaan. Sama ada dia memaksa diri dia. Kita tak ramah pun. Bila tak ramah tu itu parah. Kita tak ramah menyendiri dengan Allah SWT tak boleh, dan tak boleh duduk sunyi lah, tak boleh. Dia mesti ada orang. Tak boleh duduk sunyi. Bahkan kalau duduk seorang tak ada orang, kita buka lagu kuat-kuat. Itu dia. Oh tak boleh rendah seorang lah. Duduk dua orang dengan cucu buka lagu kuat-kuat sikit lah, sunyi rumah ni, kata dia. Jadi bermaksud kita tak suka waktu sunyi itu bersama dengan Allah Ta'ala, tak suka kita. Jadi ini parah. Ini parah. Jadi bagaimana? Dah peruntukkan satu waktu untuk menyendiri dengan Allah Ta'ala dengan dua keadaan. Yang pertama, kita paksa diri kita. Yang kedua, kita yang berkeinginan untuk khulwah. Dua. Yang nombor dua ni baguslah. Kita yang sendiri berkeinginan untuk khulwah. Makna kalau pasangan kekasih, dia sendiri nak jumpa kekasih dia. Bagilah waktu bila nak jumpa ni. Tak sabar-sabar. Tunggulah minggu depan, banyak kerja ni, kata dia. Hari Sabtu, lepas asar. Dia sendiri yang nak berjumpa, nak menyendiri berduaan. Ada orang dia tak tahu. Dia ada kekasih. Dia ada kekasih. Tetapi dia tak ada waktu untuk bersama. Dia sibuk sehingga dipaksa oleh kekasih dia. Datanglah. Bila dan sibuk nah. Datanglah ni. Hari Sabtu nah. Kau tak datang, putih kita. Janganlah pula. Kata dia. Tak nak putih pula. Habis, jumpalah. Dipaksa. Maka dia datang jugalah sebab dipaksa oleh kekasih dia. Maka datang. Terpaksa. Sebab dia duduk je lah, tak paksa lah. Pergi lah. Patutnya tak nak pergi ni dah. Kita pergi jugalah. Pergi boleh jumpa. Seronok pula rasanya jumpa. Mungkin kali pertama rasa tak seronok, paksa lagi, minggu depan jumpa lagi. Allah, yalah bolehlah, kata dia. Jumpa lagi. Dah galak-galak jumpa, seronok pula rasa jumpa ni. Jadi ada orang memaksa diri dia untuk bertemu dengan kekasih dia, maka akhirnya dapat cinta. Ada orang memang dia berkeinginan untuk bertemu dengan kekasih dia. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tidak ada keinginan untuk bersama dengan Allah, kita paksa diri kita, letakkan satu waktu menyendiri untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri kita. Mudah-mudahan satu masa kita memahami makna menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun hatinya telah sedia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia yang bersangatan ingin untuk khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua ni, mana-mana pun tetap mendapatkan kebaikan pada diri orang tersebut. Maka kata di sini, sesungguhnya para aulia illah mengikut mereka itu melawan nafsu. Lawan nafsu ini untuk apa? Dengan duduk tempatnya sunyi, khulwah. Dan tiada bersama-sama duduk mereka itu kan orang. Maka sebab memperbuat mereka demikian itu. Jadi bila kita bermaksud, kata Ibn Athaillah Sekandari, bila kita memperuntukkan waktu kita duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan baca Quran, berzikir dan sebagainya, maka demikian itu mendengar mereka kalam Allah. Mendengar mereka kalam Allah dan jinak mereka dengan dia, katanya. Mendengar kalam Allah bermaksud mendengar lintasan-lintasan Rabbani, sampai mendapat lintasan-lintasan Rabbani, khawatir Rabbani nama dia. Ilham-ilham Rabbani itu maksud dia.
berzikir, baca Quran ataupun dia membaca Al-Quran. Itu confirm mendengar kalam Allah. Dan mendengar mereka itu kalam Allah, dan jinak mereka itu kan dia sehingga jinak ni mesra lah, sehingga dia rasa mesra, rasa selesa. Itu tanda kebaikan pada kita. Bila kita duduk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita rasa tak selesa, maka kita mujahadah, sehingga kita rasa selesa, rasa tenang, rasa selesa. Macam kita dengan orang, sama, bukan sama, perbandingan dia. Macam kita dengan orang, mula-mula kita tak selesa lah dengan dia tu. Kenapa tak selesa, Pak? Baru jumpa tadi tak kenal, tak siapa orang Jadi kau pergilah jumpa dia tu, banyak kebaikan dia tu, dia banyak pengalaman tu. Kita pun jumpalah, kita mandang muka pun tak selesa. Ada? Jadi kita tak apalah. Dah lama-lama kita mulazamah, akhirnya rasa cinta kita kepada dia, rasa mesra dan sebagainya. Sebab tak kenal. Lama-lama dah kenal, dia tu baik, rasanya nampak yang muka garang tu. Tapi hati dia baik. Lama-lama kita selesa dengan dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jinak. Jadi bila kita rasa mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungan itu kekal sampai akhirat. Jadi inilah yang kita sama ada tidak mempedulikan ataupun kita rasa tak penting dan sebagainya, tapi inilah yang menyelamatkan kita akhirat nanti. Inilah yang menyelamatkan kita akhirat nanti. Apa dia? Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada hubungan baik dengan kawan kita sama sekolah, main sama, baik dengan dia, dan hati dia baik. Satu masa kita berpisah dengan dia, tiba-tiba satu hari kita jumpa, dah jadi mentari dah. Macam-macam. Kalau kawan kita tu dia baik, dia lupa tak kita? Tak lupa dia. Kecuali dia sombong. Tapi dia baik, hati dia mulia. Dia jumpa kita banyak masalah ni, kita berniaga semua tak dapat. Alah dia bagi kita peluang. Sebab apa? Sebab dia kawan baik. Ada tak orang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mana ada orang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak orang yang lebih mulia daripada Allah? Tak ada. Allah Taala lah yang paling mulia. Wa huwa akramul akramin. Allah Ta'ala semulia-mulianya. Jadi apa tanda mulia Allah? Tanda mulia Allah, sekiranya kita pernah berbaik dengan dia, apakah Allah Ta'ala melupakan kita suatu saat yang tidak ada kuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ayat itu ditujukan kepada ahli maksiat. Ayat itu ditujukan kepada orang yang sombong di dunia. Maka Allah Ta'ala menyebut di akhirat nanti, Allah Ta'ala seolah macam akan bertempik kepada manusia yang sombong-sombong di dunia, manusia yang membelakangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia yang mengenepikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia yang mengambil kebesaran selain daripada Allah Ta'ala di dunia ini, yang kita rasa besar itu harta, yang kita rasa besar itu manusia, yang kita nak bersuka-suka, yang kita nak bermesra-mesra itu manusia yang handa-handa, yang hebat-hebat di dunia ini. Itulah manusia-manusia yang kita rapat dan bermesra dengan dia. Kita mengenepikan untuk bermesra dengan Allah Ta'ala. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan mengatakan, limanil mulkul yaum. Sekarang ni siapa raja? Kecut paut kita. Kita berbaik dengan selain daripada Allah Ta'ala. Kecut paut kita. Limanil mulkul yaum. Sekarang ni siapa raja? Lillahil wahil qahar. Sekarang ni semua kerajaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memandang kepada manusia di hadapan dia. Dalam manusia yang ada ramai-ramai, ada kita dalam tu.
Apakah Allah Ta'ala melupakan kemesraan kita dengan dia? Kok kita depan tu ada raja yang tengah marah, dia lama dia pandang kita tapat kat muka kita. Ni semua kena marah ni. Sebab terbuat kojo. Tiba-tiba dia pandang tanapan tapat kat muka kita, dikinyit mata. Malaikat kata, oi, dia tak marah dengan dia tu. Malaikat kata, selalu mengatakan, orang lain semua kena marah, kau seorang tak ada. Dalam ramai-ramai dia marah tu, dipandang seorang, dikinyit mata orang tu. Rasan yang dikinyit mata kekasih dia. Jadi apakah Allah Subhanahu Wa Taala melupakan? Tidak melupakan. Jadi sebenarnya kita amat-amat terdesak, amat memerlukan untuk menjalankan kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bodohlah kita dan menzalimi diri kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang satu masa, mana beri peluang tu pun terdesak sebenarnya. Beri peluang untuk kepada Allah terdesak. Sebab apa? Dah tak ada orang suka kat kita dah. Dah tak ada orang pedulikan kita dah. Jadi tak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Pun tak nak juga. Memanglah bodoh amat sangat kita. Terlampau menebal hijab di hati kita untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada orang yang lagi hebat. Ada orang yang lagi hebat. Apa dah? Dalam keadaan dia muda, dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan manusia ada di sekeliling dia, maka dia memilih untuk bermesra dengan Allah Ta'ala. Ini hebat. Dia tak tunggu waktu orang tinggalkan dia. Dia tak tunggu waktu anak dia lari pada dia. Tengah anak-anak dia ramai tu, dia elok, dia senang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang hebat. Dalam keadaan dia ramai-ramai, hati dia memilih untuk rasa mesra dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang hebat, ini pahlawan. Ini adalah pahlawan di medan perang. Panglima perang nama dia. Ada orang lagi, dia tak boleh. Tengah ramai-ramai dia tak boleh. Tunggu dia tua-tua nanti, dah orang tak pedulikan dia. Masa tu baru tak ada pilihan kecuali untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Itu pun Alhamdulillah jugalah. Dah tak ada pilihan dah. Nak pergi ke mana? Orang semua tak suka orang dia dah. Dah tak terdaya lagi. Jadi sama-sama. Orang datang kita pun terdesak. Oi, latih betul lah kerja lain nolong kau ya. Dan bagi kau duit RM20. Bagi duit RM20 boleh lah. Jadi poin itu terdosa. Bukan suka benar pun. Dapat upah, dapat lah kita nolong dia. Kita tak ada lah dah. Jadi dia kesunyian. Tak ada pilihan kecuali menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika hendaklah engkau bahawa mengeluarkan sesuatu yang jahat dan yang keruh daripada hati engkau, maka hendaklah engkau hilangkan sesuatu yang hilangkan mereka itu. Kata dia. Kalau kita kata, lah buangkan satu yang jahat dalam hati kita ni. Yang kita tahu benda yang jahat pada hati kita, hasad, dengki, apa lagi? Sesuatu yang jahat pada hati kita ni, kita kena tahu bahawa hati kita macam mana jahat dia. Ada hasad, ada dengki dan sebagainya, kita buang. Jangan lupa, ada satu benda yang jahat lagi. Terkadang orang tak perasan. Ada lagi. Selain daripada kejahatan hasad, kejahatan sombong, takabur, riak, ujub. Itu kejahatan-kejahatan juga. Tapi bila dah selesai kejahatan yang besar itu, takabur, ujub, riak, dengki dan sebagainya, ada lagi kejahatan ni apa? Mengeluarkan sesuatu yang keruh. Kita nak bersih betul-betul ni. Apa dia? Iaitu mengeluarkan yang jahat daripada hati engkau itu. Apa dia? Hendaklah engkau hilangkan sesuatu yang dihilangkan mereka itu, iaitu jinak dengan hamba Allah. Itu makna kemuncak lah. Jinak dengan hamba Allah Ta'ala ni, jinak dengan hamba ni bermaksud kita rasa rindu, rasa teringat pada makhluk. Bukan tak boleh ingat makhluk. Kita teringat pada, Masya Allah, rindunya pada anak
rindu bukan tak boleh, boleh. Ya. Tapi bermaksud hati kita paras itu sahaja. Hati kita separas itu sahaja. Bermaksud hati kita ni bila kesunyian, yang kita rindu adalah anak, isteri dan sebagainya. Habis kat situ je. Jadi tak melepasi benda itu. Maka kita kata ini terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah hidup kita ini, kebahagiaan kita hanya terhenti kepada anak, isteri dan juga manusia. Bila kita beramal jelah. Tapi sekadar kita kata dapat pahala untuk akhirat kita. Kita tak beramal nanti akhirat apa pula. Jadi kita beramal dan sebagainya. Tapi di hati kita yang kita mesra itu adalah anak, isteri dan sebagainya. Ya. Jadi ini suatu kejahatan yang ada pada hati kita. Kenapa? Kena buang itu, kena melepasi itu. Sehingga apa? Sehingga kita merasai kemesraan dengan Allah Ta'ala melebihi segala dia. Itu maksud dia. Jika tidak, maka kita ini sekadar memenuhi nafsu syahwat kita sahaja. Kalau sekadar yang kita kata yang nama mesra itu anak, yang nama mesra itu cucu, keluarga. Kalau sekadar itu sahaja. Adapun yang nama dia hubungan dengan Allah, itu bukan mesra, itu seksaan namanya. Pada hati kita. Yang nama mesra ni anak, isteri, cucu, itu nama mesra. Yang nama dia Allah, yang nama dia Allah ni seksaan nama dia. Terseksa, datang masjid terseksa, berzikir terseksa, sabar. Bila lah boleh balik ni ustaz? Kenapa? Lama bona dah duduk pondok ni Suruh anak cucu datang tak latih bari ya. Bari datanglah. Jadi maksud kita tidak melepasi sesuatu yang lebih besar lagi, iaitu rasa mesra dengan Allah Taala. Sehingga sampailah tak balik kawan. Tak payahlah balik dah. Duduk pondok je lah. Oh hebat kata. Bukan pondok tu lawa tak. Dia dapat satu ibadat, ketenangan di situ. Itu yang penting. Jadi pondok pun wasilah juga, bukan ghayah. Bukan wasilah, perantaraan. Gunakan tempat ibadat itu. Masjid juga wasilah sebenarnya. Masjid ini bukan ghayah, bukan tujuan masjid kita ni. Masjid akan hancur satu masa nanti. Tetapi dia beri wasilah untuk rasa tenang. Sebab itu bila Nabi menyebut 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi akhirat nanti, yang mana tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Di akhirat ini 7 golongan yang Tuhan naungi, yang mana tak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Ta'ala. Salah satu dia, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki termasuk perempuan yang hatinya tertambat di masjid, teringat masjid. Tapi handal dia, termasuk yang dinaungi oleh Allah Ta'ala. Tapi tak semudah itu. Tanya balik, yang hati engkau tertambat ke masjid itu sebab apa? Masjid tu ekor ni kuat lah, sadap lalap kat rumah panas. Tak jadi dah. Kenapa hati tertambat kat masjid? Sadap masjid kunci itu. Bila nak apa ni? Bila subuh ni kan. Maka tak jadi. Yang nama tertambat. Kenapa tertambat di masjid? Sebab beramalnya seronok. Datang ke masjid, dapat solat, terasa sesuatu daripada solat. Kenapa tertambat di masjid? Di masjid dapat iktikaf, ingat Allah Ta'ala. Jadi sebab yang itu baru ada nilai dia. Kalau tertambat ke masjid, sebab masjid dia lawa, masjid lain tak lawa, maka itu tak ada maksud dia. Jadi maksud sebenarnya hati tertambat ke masjid, sebenarnya hati tertambat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia dapat di masjid. Itu maksud dia. Jadi jadilah hadis tersebut 7 golongan yang Allah Ta'ala selamatkan di akhirat nanti. Salah satu dia, orang yang hati dia tertambat ke masjid, sebenarnya orang yang hati dia tertambat dengan Allah yang dia dapatkan di masjid. Itu maksud dia. Bukan semata-mata tertambat ke masjid. Dan ramah lah di masjid falah tu wajib bahau tak omar dah. Contoh dia kan.
Jadi tanya apa sebab dia. Jadi sebab sebenarnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kepada Allah yang dia dapat di masjid. Kenapa suka pergi Mekah? Ya silakan. Suka pergi Mekah lah. Sebab apa? Bila beramal kat Mekah tu terasa khusyuk dia. Silakan. Kita mengambil asbab, kita kata. Dekat masjid Puan Cik tak dapat ke? Entah di sini orang berburak jelah. Contoh dia kan. Jadi tak dapat rasa. Dekat Mekah tu dia lain, orang semua beramal. Ayo silakan. Jadi kita suka pergi Mekah. Sebab apa? Kita dapat hubungan dengan Allah itu lebih kuat di Mekah. Ya silakan. Jadilah Mekah itu wasilah. Wasilah. Kita gunakan Mekah itu untuk menambah baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi Mekah lah. Sebab apa? Bila beramal depan Kaabah ni, hati itu lebih lembut lagi. Mudah menitiskan air mata ke beramal di depan Kaabah. Ya, silakan. Sebab tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kau pergi Mekah. Sebab apa pergi Mekah? Seronoklah duduk hotel lah, makan nasi Arab sana ni sedap pada sini. Jadi yang tu tujuan ni tak kono. Sebab itu kalau orang itu hatinya boleh tertambat kepada Allah di mana-mana sahaja, maka dia telah mendapat matlamat dia. Bukan sekadar hati dia menjadi baik di masjid, tetapi di mana-mana sahaja hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mendapatkan Allah di Makkah Al-Mukarramah. Ada orang mendapatkan Allah di masjid. Ada orang mendapatkan Allah di bulan Ramadan. Bukan maksud Allah Taala ada di bulan Ramadan. Maksud bulan Ramadan itu memudahkan kita untuk hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata orang itu mendapatkan Allah di bulan Ramadan. Orang itu mendapatkan Allah di masjid. Dia masjid baru dia mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat luar tak dapat dah. Dia lebih sibuk dan sebagainya. Maka ada orang mendapatkan Allah di mana sahaja dia berada. Dengan arti kata lain, dia mencintai Allah, berhubungan dengan Allah di mana sahaja dia berada dan di waktu mana sahaja dia berada. Tak kira bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, bulan Zulkaidah, hatinya mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari titik dah. Kemudian kata di sini, maka kalau engkau ingin mengeluarkan sesuatu yang jahat dan keruh daripada hati engkau, maka hendaklah engkau hilangkan sesuatu yang dihilangkan oleh mereka itu. Ini para awliya ila salihin. Apa yang mereka hilangkan? Iaitu rasa jinak dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lupa jinak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak rasa jinak dengan Allah, kena keluarkan jinak dengan manusia. Kata ulama, tak mungkin bercampur dua tu. Bercampur cinta kita dengan makhluk dengan cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Dan lupa yang berlaku olehmu dengan seseorang. Bermaksud kita lupa kebaikan yang ada pada seseorang. Dan jangan duduk engkau atas tengah jalan, kerana jikalau bersuka engkau dengan hamba Allah dan duduk engkau pada tengah jalan, jadilah bimbang engkau dengan mereka itu. Bermaksud dia, kita duduk di tengah jalan. Bermaksud hati kita yang tertambat kepada makhluk ini ibarat kita duduk tengah jalan. Bila duduk tengah jalan, maksud tak sampai pada tempat dia. Dia nak pergi kundi kahwin. Kundi kahwin dia dah kayak Seremban. Sampai pilah berhenti situ, duduk tengah jalan saja. Sebab apa? Dia dah terpersona yang ada dekat Kuala Pilah. Dari sini restoran lawa, ya Allah, gitu. Jadi kat sini ialah dia tengok jalan, sedangkan nak pergi Seremban, kundi kahwin di Seremban. Tapi sampai tengah jalan, kita tertariklah dengan tompek ni. Jadi kita batalkan hasrat pergi. Jadi itu nama duduk tengah jalan. Bermaksud kalau kita suka dengan seseorang, hatta kalau seseorang itu yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
seseorang yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah orang itu sebagai perantaraan saja untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kepada orang itu semata-mata. Di sini ulama mengatakan, kalau kita memiliki seorang guru yang mendidik kita untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terhenti cinta kita kepada guru semata-mata. Dan cintanya kepada guru itu kerana dia menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna min fadlik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah Na'id Laqawli Suwa